seluruh Malaysia. Kita tampilkan ke sini untuk tuan-tuan dan puan-puan. Kita berbicara tentang tahun baru, perbaiki iman dan akhlak kita bersama, insya-Allah. Bagi membicarakan pada malam ini forum kita, insya-Allah kita akan buat 2 pusingan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Pusingan pertama, kita akan berbincang mengenai tentang pengenalan dan juga apa yang kita perlu faham tentang tajuk. Manakala pada pusingan kedua, kita melihat tentang peranan kita dan pengisian yang perlu kita ambil, terutama pada tahun 2024 yang bakal menjelma tidak lama lagi. Untuk itu, panel kita yang pertama di sebelah kiri saya, iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. InsyaAllah Datuk. Sihat Datuk Alhamdulillah. Datuk pun baru balik daripada Mekah itu. Saya baru touchdown semalam. Alhamdulillah, selamat sampai, sihat walafiat. Mekah pun sama, dia Mekah Madinah ni dia sama. Kalau kita tengok di sini ni boleh berkumpul, sana kalau orang Arab tengok berkumpul dia halau. Sebab dia ada peraturan-peraturan tertentu. Okey, tak apalah, nanti kita akan bincang dengan Datuk. Dan panel kedua kita juga tidak asing lagi di pentas dakwah, Fadil Ustaz Mak Dusuki Abdul Rani, yang kita terbangkan khas daripada Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Mikrofon 2 jadi tak boleh nak panjang-panjang sebab takut tak cukup. Baik, sebagai mukadimah, yang bahagia Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita berkenaan dengan akhlak dan iman. Tadi saya tak pasti kumpulan nasyid ke kumpulan marhaban? Nasyid. Sebab kami dalam kereta tadi. Nasyid kumpulan nasyid. Sebab Ustaz Yusuki kata suara sedap, macam kumpulan Rabbani, tapi nama kumpulan tu Rebana. Tu saya tambahlah. Tak apalah tuan-tuan, hiburan Islam ini tidak pernah menghalang untuk kita berhibur hati kita daripada luka dan lara. Tetapi Ustaz, Datuk, kita tengok pada tajuk kita hari ini berkenaan dengan tahun baru. Saya yakin setiap kita apabila sambut saja tahun baru, kita akan letakkan azam, cita-cita, bahkan segala apa yang kita nak buat tu untuk dapatkan nilai keseronokan dalam hidup. Sebagai contoh macam lagu ni tuan-tuan. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, चाहे कभी कभी है रूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो ना हो. Mereka tak pernah tengok cerita tu. Jadi lega orang Langkawi ni tak pernah tengok cerita Hindustan. Mereka tengok cerita Korea. Datuk, macam mana dengan azam baru? Tajuk kita berkenaan dengan azam baru. Apa sebenarnya yang kita perlu tahu tentang peranan kita sebagai seorang Muslim, peranan kita sebagai seorang masyarakat yang bertamadun, sebagai seorang warga yang berdaulat di bumi Malaysia? Apa yang perlu kita isi dengan tahun 2024? Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Nabil, terima kasih pada Ustaz Suki, pada ahli-ahli, datuk-datuk, ahli-ahli yang berhormat, pada Puan CEO, pada Tuan pegawai-pegawai, ketua-ketua jabatan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah. Rasa jauh benar, rasa tuan-tuan. Jauh sayu kata orang Kedah. Jadi kalau boleh mailah depan sikit, duduk depan YB tak apa, YB tak marah kan. Ya, tuan speaker tak marah. Jadi tuan-tuan yang mana jauh-jauh sana, mai depan boleh tengok muka kami dekat sikit. Saya pun boleh nampak muka, tak nampak muka tuan-tuan ni. Ada orang ke tak ada orang? Ke tidak apa? Kak Leha tidak apa? Nah, Kak Som. Oh, Kak Som. Tadi ada saya Kak Maznah kata. Oh, bukan Kak Leha. Kak Maznah tidak apa? Jadi tuan-tuan boleh mai. Jadi pihak penganjur boleh mai letak lagi kat depan ni. Nak duduk sebelah kami atas pentah pun tak apa tuan-tuan. Jadi bawa tikar ke apa semua kan mai duduk depan. Rasa seronok sikit, meriah tuan-tuan. Saya cadang malam ni Ustaz, saya tak cakap banyak Ustaz. Saya nak bagi Ustaz Dasuki yang cakap banyak. Sebab malam ni saya nak menyanyi. Saya dah buat album dengan Kak Aryu. Okey. Kak Maznah nak lagu apa? Maznah ke tu? Macam mana dengar aja. Maznah ke tu?
Jadi macam-macam benda saya boleh buat tuan. Berlakon pun saya buat, ahli panel forum pun saya buat, nyanyi pun saya buat. Okey, insya-Allah malam ni sampai kita nak countdown nanti tuan-tuan, saya nak nyanyi tuan, buat terbiak sikit. Jadi akak-akak kalau nak dengar saya menyanyi main duduk depan. Lagu apa ustaz? Lagu apa pun tak apa. Tadi ustaz Nabi Hindustan, saya pun boleh Hindustan. एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. Ustaz tahu makna dia? Saya pun tak tahu. Ek pyar ka nagma hai. Ini adalah sebuah lagu cinta. Maujuki ravani hai, yang berada dalam jiwa kita, dalam perasaan kita. Zindagi hai kuch bhi nahi. Kehidupan ni tak ada apa-apa pun. Tere mere kahani. Yang penting kita berdua saja yang bahagia. Kalau saya bohong-bohong. Tuan-tuan yang saya muliakan, insya-Allah malam ni saya nak bubuh 10 lagu sampai pukul 12 malam tak? Okey, macam-macam lagu tuan-tuan saya bubuh. Saya cadar saya nak nyanyi lagu Jamal Abdillah malam ni. Bila ku rindu padamu, terasa sepinya cintaku, terbangkit resah, terpandang wajahmu, bertambahlah kasih sayangku. Hazura. InsyaAllah tuan-tuan. Macam-macam lah tuan-tuan, insyaAllah. Jadi saya nak passing pada Ustaz Dasuki Belang dia banyak tuan-tuan. Saya nak simpan suara saya untuk konsert dengan anak-anak qasidah kita nanti. Cuma satu saya nak sebut. Hari ni ada jambu tanpa biji. Hari ni ada orang jual anggur tanpa biji. Allah menciptakan jambu batu ada biji. Allah ciptakan anggur pun ada biji. Tetapi dengan teknologi mereka membuat buah anggur menghasilkan buah jambu tanpa biji. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka senanglah orang makan. Pak Maznah tak ada gigi senang makan. Kak Leha telan saja anggur, tolak kiri tolak kanan telan gul tu kan. Dia kata senang Ustaz, tak ada biji. Sedangkan biji itu adalah ciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan untuk kita. Mesti ada sebab kenapa biji diciptakan. Tuan-tuan, bila dibuat kajian, rupa-rupanya kalau buah anggur, dia adalah perkara yang semula jadi mencairkan darah. Biji dia tu. Saya ni makan ubat cair darah Ustaz, sebab 3 saluran jantung tersumbat. Saya makan ubat cair darah setiap hari tak boleh tinggal. Tetapi dalam kita tidak sedar, biji buah anggur itu merupakan pencair darah yang semula jadi yang terbaik. Dia antioksidan yang terbaik. Biji anggur itu adalah satu bentuk ciptaan Allah yang memberikan sesuatu yang baik, sehingga ada orang yang mengambil biji anggur tadi dijadikan sebagai minyak biji anggur. Sebab itu saya nasihat pada tuan-tuan, carilah anggur yang ada biji, jambu batu yang ada biji, telanlah biji-biji itu sekali. Yang jangan telan biji durian je kat nak. Kan keluar buah durian dari mulut. Jangan percaya dengan orang yang kata tak ada biji, tak ada biji, seedless, seedless. Jangan. Mengubah ciptaan Tuhan. Ustaz, malam ni ceramah ambang tahun baru.
Apa kejadahnya dengan anggur biji, tak ada biji ni Ustaz? Tak ada tadung langsung. Tak ada tadung. Orang suruh dengar, tidak. Saya nak cerita apa untuk tahun depan? Untuk tahun depan, kita jadikan satu set dalam minda kita. Setiap sesuatu perkara yang kita dengar, yang kita dapat, kaji habis-habis, teliti habis-habis. In ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Siasat terlebih dahulu sebarang maklumat yang kita dapat. Kerana kita kena ingat bahawa cabaran kita semakin dahsyat pada tahun-tahun yang akan datang. Cabaran apa? Cabaran nak mengatakan ciptaan Allah tidak baik. Maka hari ini sudah ada usaha supaya tidak makan daging. Tidak makan daging, maka disuruh makan daging tiruan sekarang. Jangan makan daging lembu, jangan makan daging ayam, semua ni dah buat proses daging tiruan. Mengatakan bahawa benda yang diproses di dalam kilang lebih baik daripada yang diciptakan oleh Allah. Ini tuan-tuan yang sekarang dan akan berlaku. Dulu orang menciptakan buah tanpa biji, dan diwar-warkan bahawa buah ini yang terbaik. Rupa-rupanya tuan-tuan dia bermasalah untuk kesihatan kita. Allah Ta'ala cipta dah elok dah. Buatlah tuan-tuan. Saya nak ajak pada tuan-tuan pada tahun hadapan supaya berhati-hati, kerana sudah ada usaha untuk menidakkan hukum fitrah, hukum kejadian alam. Bila kita kata manusia bila dah tua tidak ada ubat, hari ini mereka mengatakan bahawa ubat sudah ada untuk penyakit tua. Malah mereka dengan yakin yang berkata bahawa satu hari nanti orang yang mati boleh dihidupkan semula dengan teknologi. Akhirnya tuan-tuan, orang mula tidak percaya kepada Allah. Dan saya pernah berjumpa dengan sekumpulan orang yang mendakwa bahawa mereka tidak percaya pada Allah. Saya tanya kenapa tak percaya? Dia kata, Ustaz, kalau ada tunjuk mai. Yang kami tak percaya dengan Tuhan bukan salah kami tak? Itu salah siapa pula? Salah Tuhan. Dia tak pernah tunjuk. Kalau dia tunjuk kami percaya. Lah duduk tang mana? Kami nak tengok. Tak ada, tang sana tak ada, tang sini tak ada. Dia ada ke Ustaz? Mereka ni etis tuan-tuan. Dia mari pahaman tu. Yang kedua, saya nak ajak pada tuan-tuan pada tahun hadapan untuk kita sama-sama menambahkan ilmu. Yang tadi saya sebut tentang ilmu dunia, yang saya nak ajak pada tuan-tuan pada tahun hadapan, kita kemas betul-betul dalam bab agama kita. Sebab semakin hari agama kita, orang yang nak mengajar agama ni makin tak ada. Ilmu akan terangkat. Nabi sebut di akhir zaman ilmu akan terangkat satu persatu. Orang tidak ambil kisah lagi tentang agama, tidak ambil kisah lagi tentang hukum. Ada satu perempuan, dia kata, Ustaz, bolehkah kahwin dengan bapa mertua? Saya tanya, mana boleh? Bapa mertua saya kata boleh. Lah, dia ajak awak kahwin dengan dia ke? Suami saya meninggal, saya tinggal dengan bapa mertua saya. Bila lama-lama duduk dengan bapa mertua, dia kata patah tubuh hilang berganti. Anak dah tak ada, pak boleh ganti. Dia tanya pada pak dia, boleh nikah ke pak mertua ni, boleh nikah ke pak? Dia kata awak tak boleh pula. Tuan-tuan, takut. Dua benda ni kita buat. Pertama, siasat betul-betul. Sebarang maklumat yang kita dapat, sebarang info yang kita dapat, apa benda pun yang datang daripada musuh-musuh tadi, siasat. Jangan membalun saya, pakai tuan-tuan. Kerana hari ni macam-macam maklumat mereka boleh buat, macam-macam berita mereka boleh buat, macam-macam filem mereka boleh buat, yang mana apa yang mereka buat kadang-kadang adalah propaganda untuk menjadikan kita tak percaya pada agama kita. Dan yang kedua, jom
kita bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah kita duduk di Langkawi, alhamdulillah kita duduk dalam negeri Kedah, Darul Aman. Majlis ilmu bersemarak, kuliah maghrib bersemarak, tempat mengaji bersemarak di Langkawi ni saja tuan-tuan. Entah berapa banyak yang ada sekolah agama, sekolah tahfiz. Alhamdulillah. Jom kita buat pengajian sungguh-sungguh. Saya buat satu contoh je tuan-tuan. Kalau kita tak mengaji, berapa banyak yang semayang tak sah. Berapa banyak yang jadi rosak semayang hanya dengan sebab tak mengaji betul-betul. Contoh saya buat tuan-tuan. Contoh kita, ustaz nak saya ni mak Ustaz Nabil ni anak saya. Contoh saya mak, bayangkanlah saya pakai tudung kat leher. Jadi ni anak perempuan saya. Bayanglah dia pakai tudung dengan jambang janggut dia pakai. Dia menikah dengan Ustaz Dasuki. Ustaz Dasuki tu duda. Ustaz Dasuki tu duda. Ada anak perempuan, ada anak laki-laki. Saya mak, ni anak saya anak dara pergi menikah dengan Ustaz Dasuki, yang mana Ustaz Dasuki ni duda. Dia pula ada anak jantan umur 18 tahun. Ustaz Dasuki mai salam dengan saya, mak, abang-abang baik. Dia bawa anak dia sekali mai salam. Salam ngantuk. Soalan saya boleh tak bersalam dengan anak Ustaz Dasuki? Ustaz Nabil boleh bersalam, pasal tu suami dia. Ustaz Nabil ni mak, boleh salam, tu anak tiri dia. Saya boleh tak bersalam dengan anak Ustaz Dasuki? Berapa ramai tuan-tuan yang pergi semayang, anak tu cucu tu duduk dukung. Tu cucu siapa? Jom tuan-tuan kita belajar betul-betul tentang hukum. Mudah-mudahan bila kita belajar dua benda ini, iman kita betul, akhlak kita betul, ibadat kita betul, dan pemikiran kita juga sentiasa betul. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih Datuk atas mukadimah bagaimana kita nak kena mantapkan lagi pengisian, terutama pada awal tahun 2024 sebagai buku baru kepada kita semua. Kak Leha ada, Kak Maznah masih ada. Alhamdulillah, nanti sampai hujung Datuk panggil, jangan balik lagi. Cuma sedikit maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mencari tandas. Ya, tandas ada dekat pintu masuk dekat kawasan majlis bandaran. Yang di sebelah sini ada sedikit masalah teknikal. Jadi siapa yang nak cari tandas boleh cari dekat pintu masuk. Itu maklumatlah yang terkini ya. InsyaAllah. Baik, kita nak beralih kepada Fadil Ustaz Dusuki pula. Bila tajuk kita berkenaan dengan iman dan akhlak, kalau kumpulan Raihan dia nyanyi, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi, tapi yang lain boleh diwarisi. Harta pusaka macam Datuk kata tadi, segala apa-apa semua kita nak ambil. Tetapi iman ini bukan benda yang boleh ditukar milik, bukan boleh diambil dengan mudah begitu saja. Dalam situasi kita hari ini, tajuk kita ialah akhlak dan iman. Apa kaitan antara keduanya dan apa yang Islam titik beratkan, terutama dari sudut pemantapan akhlak dan juga pengukuhan nilai keimanan? Ustaz Nabil, ya, sebelum Ustaz Dasuki, ya, panggil lu. Sebelum Ustaz Dasuki jawab tu, apa khabis lagu tadi? Lagu tadi kau. Oh lah seronok. Saya takut bukan apa, tu nasi background. Saya dengarkan kilat tadi ni. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Sama? Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba. Susah dosa kita pun. Weh, silakan Ustaz. Malah ni kita kena nyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd.
Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabirah illa 'alal khashi'in. Adakah patut kamu menyuruh manusia melakukan perkara yang baik? Wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu lupa pada diri kamu sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan pada masa yang sama kamu membaca kitab-kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak berakal wahai manusia? Wasta'inu bis sabri was salah, pohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan juga sembahyang. Sesungguhnya setiap urusan yang kamu lalui itu semuanya berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali bagi mereka yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada Ustaz Nabil selaku moderator pada malam ini, yang dikasihi dan dihormati Datuk Azim Ilyas selaku sahabat panel yang baru tunaikan 3 lagu saya kira, yang dia janjikan 10 lagu. Masih lagi berbaki 7 lagu yang belum lagi disampaikan. Dan Alhamdulillah, syukur pada Allah dikasihi yang dipertua speaker negeri Kedah Cik Zubir dan juga isteri, dan juga yang dikasihi ahli parlimen Pulau Langkawi, yang dikasihi wakil-wakil jabat-jabat agama, ketua-ketua jabatan, seluruh penggerak program pada malam yang baik ini, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Syukur kita pada Allah di atas nikmat panjangnya umur kita ini. Mari kita gemarkan sikitlah pada malam ini dengan kalimah Alhamdulillah. Mari kita sebut ramai-ramai Alhamdulillah. Tak berapa dengar Alhamdulillah. Alhamdulillah di atas nikmat Allah panjangkan umur kita sampai ke malam-malam terakhir di tahun 2023 ini. Dan insya-Allah besok kalau Allah panjangkan umur kita, kita akan masuki tahun 2024. Dalam keadaan yang kita gembira, kita akan masuk tahun baru. Tetapi pada masa yang sama juga kita kena faham umur kita semakin bertambah. Saya cukup seronok dengan apa yang disebut oleh Datuk Kazim sebentar tadi, cerita kepada kita tentang cabaran yang kita perlu lalui dalam hidup kita pada masa yang akan datang. Lebih-lebih lagi kita akan berhadapan dengan teknologi. Kalau sekiranya kita tidak belajar beberapa ilmu-ilmu dalam masalah agama ini, kita akan dapati kita akan jauh ketinggalan. Dan bahaya kalau sekiranya kita menghadap di hadapan Allah dalam keadaan kita tidak ada ilmu yang digambarkan sebentar tadi. Saya dapati teknologi yang terbaru yang dilakukan oleh penyanyi-penyanyi Korea baru-baru ini, itu teknologi hologram, di mana dia hadirkan orang yang dah mati dalam persembahan nyanyian yang dilakukan di atas satu pentas. Lagu tersebut dihadirkan dalam bentuk maya 3D. Didatangkan orang yang telah mati, penyanyinya, kumpulannya yang telah mati, kemudian datangkan tegak ada nampak dalam bentuk 3D yang disebut dengan jasad. Macam kumpulan itu ada 4 orang, tapi seorang daripada 4 itu telah mati. Lalu dihadirkan dalam bentuk, nampak bentuk jasad, seolah-olah ada yang disebut dengan orang dah mati itu turut menyanyi bersama dengan lagu-lagu yang menyebabkan keluarganya menitis air mata. Kita tengok dalam yang diviralkan dalam TikTok dan seumpamanya. Ini satu perkara yang teknologi baru. Dan sebelum daripada ni ada dah, kita nak ingat pada orang yang dah mati,
dalam TikTok misal contohnya kita tengok mata dia bergerak ataupun mulut dia dah mula terbuka dan sebagainya, seolah-olah dia bercakap dengan kita. Apakah ini dibenarkan dalam syarak? Dan bagaimana pula dengan iman kita dan akhlak kita, yang kita kena tahu bahawa dia berkait rapat dalam kehidupan kita sebagai seorang yang bukan sekadar untuk hidup di dunia. Kita kena faham bahawa kita akan hidup lagi lepas pada kematian kita nanti. Dan kita tidak berakhir dengan dunia. Kita kena faham bahawa perjalanan kita terakhir Allah ajar walil akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu jauh lebih baik dan juga jauh lebih kekal. Bagaimana kita nak bawa keadaan ini untuk kita nak melalui masa-masa yang akan datang nanti? Inilah yang dibawa dalam tajuk kita ini, iman dan juga akhlak. Dua-dua ni berkait rapat dalam kehidupan kita. Sampai peringkat ada di kalangan kita sampai mereka terlampau mempercayai pada teknologi, mereka tinggalkan agama dalam hidup mereka ini. Yang ni bahaya dalam kehidupan kita kalau sekiranya meyakini terhadap teknologi, ataupun orang kita terlampau kuat yang disebut dengan iman dia terhadap dunia, tidak nampak lagi bagaimana akhlak dia dengan kekeluargaan. Akhirnya dia jadi rosak, ditinggalkan yang disebut dengan kekeluargaan dia. Dia abaikan rumah tangganya, dia abaikan yang disebut dengan tanggungjawabnya, kerana semata-mata ia telah mengikat diri dia dengan keadaan hidup yang dipura-purakan oleh yang disebut dengan suasana hidup di dunia ini sendiri. Saya sebut sebegini para hadirin sekalian, apabila saya dengar yang disebut oleh Datuk sebentar tadi tentang bagaimana cabaran ini kalau kita tidak tambahkan dengan kekuatan ilmu dan agama dalam tubuh badan kita. Ramai di kalangan kita, bila kita lepas pada COVID ini, ramai di kalangan kita macam baru nak mulakan balik, nak hidup suasana yang baru. Tahu-tahu Allah datangkan perang yang kedua sekarang ini. Lepas pada kita perang dengan COVID, sekarang kita berperang dengan yang disebut dengan perang di Palestin itu. Ini di antara peperangan yang dalam masa yang sama, kalau kita tak nampak, peperangan ini boleh membawa kepada perang dunia yang ketiga, yang boleh menjejaskan kekuatan ekonomi kita masa yang akan datang. Kita boleh tengok bagaimana ekonomi kita pada hari ini pun terkesan dengan perang itu. Dulu kita terkesan dengan perang yang disebut dengan COVID sebelum daripada ini. Sekarang kita terkesan dengan perang di Ukraine dan juga Rusia. Lepas pada itu tak lama perang pula di antara Palestin dan juga Israel. Semua ni membawa kesan yang membawa keadaan yang buruk pada akan datang nanti. Kalau sekiranya iman kita dan kita tak boleh jaga betul-betul, lebih teruk lagi akhlak kita akan terkesan dalam kemasyarakatan ini. Saya juga setuju apa yang disebut oleh Datuk sebentar tadi. Itu di mana pada masa yang akan datang nanti kita perlu tambahkan kekuatan ilmu di kalangan kita, semarakkan suasana budaya ilmu. Dan saya sangat berharap supaya dalam suasana budaya ilmu ini jangan dikekang, jangan ditahan di kalangan kita. Bahkan kita sebarkan budaya ilmu ini di segenap penjuru. Kerana ketamadunan manusia ini bukan ditamadunkan dengan bangunan-bangunan, tetapi ketamadunan manusia ini ditamadunkan dengan ilmu. Sekiranya kita tidak ada kekuatan ilmu, maka di waktu ini kita tidak akan membangun dalam dunia yang akan datang nanti. Ilmu teknologi ini penting dalam hidup kita, tetapi dalam masa yang sama juga ilmu agama mesti dimasukkan bersama dalam masyarakat kita. Kalaulah kita tidak ada ilmu, kita ada ilmu teknologi saja, tetapi ilmu agama kita kesampingkan, kita akan dapat satu makhluk manusia yang bersifat robot pada masa yang akan datang nanti. Manusia yang tidak ada perasaan, manusia yang tidak ada akhlak. Hari ini kita dapati apabila anak-anak kita ditimpa dengan dadah, anak-anak kita ditimpa dengan pil, ekstasi, kena dengan penyakit-penyakit yang merebak di kalangan masyarakat kita ini,
akhlak menjadi buruk. Akhlak akan menjadi buruk. Akhlak apa yang jadi buruk? Kita dapati tidak ada lagi hormat pada keluarga masing-masing. Sistem kekeluargaan akan runtuh. Kita boleh tengok, bukan sekadar sistem kekeluargaan, sistem sosial akan hancur. Bila akhlak sudah tidak ada dalam kehidupan masyarakat pada hari ini. Lalu bagaimana kita mesti lakukan? Waktu saya sebut, kembalikan balik apa yang disebut dan diutarakan oleh Datuk sebentar tadi, di mana budaya ilmu ini mesti dikembangkan sekembang mungkin dalam masyarakat kita, terutama di Pulau Langkawi. Pulau Langkawi tak boleh dikuasai oleh dadah. Pulau Langkawi tak boleh dikuasai yang disebut dengan kekuatan ekonomi luar. Pulau Langkawi mesti dikuasai oleh orang-orang Langkawi yang mempunyai kekuatan ilmu yang mendasar. Ilmu yang mendasar ini apa dia? Ilmu yang diasaskan pada agama. Tak boleh ilmu yang disandarkan pada teknologi saja. Di kalangan penduduk Langkawi mesti bercahaya dengan ilmu. Suasana penduduk Langkawi mesti sentiasa hidup dengan suasana membincangkan soal ilmu masa yang akan datang nanti. Tak ada ilmu yang lebih hebat di atas muka bumi ini kecuali ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Kalaulah manusia boleh terima air hujan yang turun daripada langit datang daripada Allah, mengapa kita tak boleh terima Al-Quran sebagai sumber ilmu yang sama-sama turun daripada langit, sama-sama turun daripada Allah? Kenapa kita tak boleh terima Al-Quran? Sehingga kan saya sebut budaya ilmu Al-Quran ini mesti dimulakan dengan apa dia? Pembacaan di kalangan masyarakat ini. Masyarakat Langkawi mesti riuh dengan Al-Quran. Jangan ada seorang pun penduduk Langkawi yang waktu mana dia mati, saat mana dia menghadap depan Allah, tiba-tiba Al-Quran dia tak boleh baca. Orang Langkawi, kalian mesti boleh baca Al-Quran kalian. Siapa-siapa yang tak boleh baca Al-Quran, pastikan umur dia panjang-panjang dan dia tak mati-mati. Kalau dia mati dalam keadaan dia tak boleh baca Al-Quran Karim, pasti dia akan menyesal bila masuk dalam kubur nanti. Masuk je dalam kubur. Kebanyakan di kalangan kita, bila dia menghadap di hadapan Allah dalam keadaan tidak ada Al-Quran, maka dia akan menyesal menghadap depan Allah. Sumber Al-Quran ini menjadikan kekuatan iman yang mendalam pada diri seseorang. Daripada Al-Quran juga akan keluarnya akhlak yang baik. Satu saya sentiasa cadangkan di kalangan kita, jangan berhenti dengan Al-Quran. Baca Al-Quran sebanyak mana kita makan. Kalau kita makan setiap hari sebanyak 3 kali sehari, kita baca Al-Quran sebanyak 3 kali sehari. Kerana kita makan untuk jasad yang akan mati, manakala kita baca Al-Quran untuk roh yang akan terus hidup. Yang ni kita kena yakin dalam kehidupan kita. Satu sumber yang utama dalam hidup kita, tanamkan keyakinan dalam hidup kita dengan keimanan bahawa kita dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Yang kedua, lepas pada kita baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Ini sumber akhlak dalam kehidupan kita. Kemudian bukan sekadar kita sumberkan dengan tadabbur Al-Quran. Lepas pada kita tadabbur Al-Quran, kemudian kita hafal Al-Quran. Saya mengharapkan sangatlah Pulau Langkawi ini tidak hanya dikenali dengan burung helang di belakang kita, tidak. Tetapi saya harap sangat suatu hari nanti Pulau Langkawi ini akan dikenali dengan Pulau Al-Quran Karim. Semua penduduk Pulau Langkawi ini penuh dengan Al-Quran, dihiasi dengan Al-Quran. Orang datang ke Pulau Langkawi bukan hanya nak beli coklat saja, tidak. Orang datang di Pulau Langkawi bukan untuk bebas cukai saja, tidak. Tapi orang datang ke Pulau Langkawi untuk membebaskan diri daripada keterikatan dunia, sehingga mereka nampak bagaimana akhlak mereka sebagaimana yang digambarkan oleh, yang ditunjukkan oleh Nabi, yang telah ditunjukkan oleh para rasul sebelum daripada ini, sehingga dua ini berkait rapat dalam kehidupan keimanan dan akhlak yang sempurna, menjadikan pribadi-pribadi kita unggul. Dan krisis yang berlaku di Pulau Langkawi ini suatu hari nanti akan menjadi pulau yang menjadi contoh kepada masyarakat-masyarakat luar pula, insya-Allah. Wallahu a'lam.
Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak. Terima kasih Ustaz sebagai pengisian ruh kita. Kadang-kadang tuan-tuan kita makan sebab kita nak sihat. Kita makan kadang-kadang sebab perut lapar. Makan sebab tak ada sebab makan juga. Semua kita belat balun. Cuma betul kata Fadil Ustaz, kita nampak fizikal sihat tapi ruh kita sakit. Kita nampak luar tak gagah, sadar, tapi di dalam tak sedar-sedar. Ini perkara yang perlu kita baikilah sama-sama. Jadi teguran ini adalah teguran untuk kita tambah-tambah muhasabah sebelum kita sampai kepada satu fasa kehidupan kita semakin bertambah. Sebelum kita berganjak kepada pusingan yang kedua, saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu cerita tentang seorang tabi'in. Namanya mungkin kita pernah dengar dan mungkin pernah meniti di bibir para asatizah sehingga kita mendengar dalam kuliah-kuliah agama. Salah seorang tabi'in, anak kepada Zubair ibn Al-Awwam, itu namanya Urwah bin Zubair. Orangnya biasa-biasa, tetapi hebatnya adalah jiwanya dengan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pendekkan cerita, satu ketika seorang khalifah iaitu Malik bin Abdul Walid jemput dia datang ke Damsyik, Syria. Perjalanan jauh, makan masa lebih kurang 7 hari. Dia bawa anak dia, lelaki. Dalam perjalanan, Allah uji dia dengan sakit kaki. Daripada sakit yang biasa-biasa sampai naik ke betis, sampai naik ke lutut, sampai lutut, sampai ke paha, kan? Sampailah nak kepada satu badan sakitnya. Teruskan perjalanan sebab perintah daripada khalifah untuk jumpa. Sampailah di sana dalam keadaan dia dah tak berapa nak sepenuhnya sihat. Bila khalifah tengok, kenapa engkau macam ni? Terus dia panggil tabib dia, doktor dia. Kamu mai cek jap. Kenapa yang Urwah ni jadi macam ni tak sihat? Tengok-tengok dia ada kena virus lah. Kita sebut kena virus lah, sakit. Doktor kata cara rawatannya ialah potong kaki. Tak ada rawatan lain dah. Tak ada. Itu je jalan terbaik untuk nak kurangkan sakit. Maka Urwah kata, kalau itu yang terbaik, aku serahkan urusan ini kepada kamu. Dan aku serahkan urusan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doktor kata tak apa, kita boleh potong kaki ni dengan cara ialah kita bagi ubat bius, tahan sakit. Tahan sakit supaya kamu tak rasa apa-apa, kita boleh potong dalam keadaan selamat. Kata Urwah, aku tak nak mengambil sesuatu yang membuatkan aku boleh lupa seketika dengan Allah. Biarlah aku dalam keadaan aku pandang Allah, aku beribadat kepada Allah. Kamu buatlah kerja kamu nak potong kaki. Macam mana cara? Potong kaki aku ketika aku mendirikan solat. Maka dia mendirikan solat, dipotong kaki dia dan dia sedar lepas pada solat, kaki dia tak ada dah. Maka dia kata, inilah kaki yang pernah aku guna, semuanya ke tempat-tempat yang bermanfaat. Ditakdirkan malam tersebut, dia dalam keadaan sakit tu tuan-tuan, anak dia pergi ke kawasan kandang kuda. Ditakdirkan pula kuda dia tergajang, dia punya tak tahulah dia mengamuk pasal apa, kena anak dia. Jatuh cedera parah, anak pula meninggal. 2 ujian dalam satu masa. Dahlah dia datang daripada kawasan yang jauh, 7 hari untuk berjumpa dengan khalifah. Allah uji dengan dia, kaki kena potong, anak pula meninggal. Sampai satu ketika tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, khalifah panggil dia lepas dah dia sihat, dalam keadaan dia dah stabil. Khalifah tanya dia, wahai Urwah, apa yang kamu boleh cerita dekat aku? Sedang aku tengok kamu diuji dengan keadaan yang berat, tapi kamu masih lagi bersyukur kepada Tuhan. Kata dia, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian, ini kata Urwah bin Zubair. Saya ambil kata-kata dia. Allahumma kana li banuna sab'atan. Allah bagi aku anak 7 orang. Fa akhasta minhum wahidan wa abqaita sittatan. Allah ambil 1 tapi Allah masih tinggalkan untuk aku 6. Syukur. Yang kedua, wa kanat li azrafa 4 fa akhadta minha zarfan wa abqaita li 3. Aku ada tulang 4 kerat. Kamu dah ambil kaki aku, tapi aku masih ada 3 lagi tulang untuk aku bersuara. Tuan, ini ujian demi ujian, saranan demi saranan, sehingga dia tak rasa apa-apa. Maka kata dia, wa aimuka la in ibtalaita laqad afaita wa la in akhadta laqad abqaita. Kata dia, jika ada yang engkau ambil lagi, sesungguhnya yang engkau sisakan ini sebenarnya lebih banyak daripada apa yang telah engkau ambil.
Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Fadil Ustaz Disuki cerita tadi supaya kita ambil pengajaran. Datuk cerita tadi, proses untuk dapat ilmu bukan petik, bukan macam ni cari mai, dah. Tapi walaupun sekarang kita katakan menggunakan kaedah teknologi, tetapi kadang-kadang kita perlu juga pergi mengaji. Sebab tu kata ulama, al-ilmu yukta wala ya'ti. Ilmu tu kita kena cari, bukan dia main sendiri. Yang main sendiri apa tuan-tuan? Malaikat maut. Tuan-tuan tunggulah, sekejap lagi ada lah tu. Okey, baik. Kita nak masuk pada pusingan kedua, pada Datuk. Kita nak dengar Datuk nyanyi lagi. Nampak nak dengar Datuk nyanyi kan? Datuk nak ceramah? Jauh sangat Datuk tu. Kita tak dengar dia punya feedback tu. Kami macam duduk dalam gua. Mentang-mentang lah tadi kalah 1-2. Kan? Jangan nampak jauh sangat. Kan? Kalau yang boleh nak duduk depan, main depan sikit baru kita nampak muka. Datuk boleh menyanyi. Siapa yang kalah? Saya pun tak tahu. Saya cakap bila kan. Datuk, sebagai menyambung cerita kita pada hari ini dengan ujian demi ujian, kekangan demi kekangan, dan hari ini teknologi depan jari, hujung jari, kan? Semua segala apa segi kita boleh guna. Nak cari siapa? Ustaz Nabil. Tekannya keluar nama Nabil Ahmad. Jangan salah orang. Ustaz dah ustaz, satu lagi bang ustaz. Seorang sahabat saya tu. Alhamdulillah. Datuk, dalam situasi kita hari ni nak cerita macam mana kita nak berdepan dengan ujian teknologi, tapi dalam masa yang sama kita nak jaga tadi kerukunan dalam menjaga akhlak dan juga iman kita dapat disemai dengan baik, insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz. Rasa sunyi je malam ni pasal apa? Depa sedih nak tinggal 2023 tu. Rasa sunyi. Kan tak ada orang. Mikrofon slow ke, speaker slow ke apa, dan lain macam tadi. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan, jom kita bagi hangat je Ustaz. Boleh tu. Tunggu qasidah ni bila dia nak siap datang. Dah setting belum? Setting. Setting lu. Jom tuan-tuan kita selawat lagi tuan-tuan. Bagi ceria lagi tuan. Kena angin laut ni rasa ngantul. Wah, duk muak tuan-tuan. Datuk, Ya. kami kena ayat ni ikan dah 2 ekor. Oh betul lah. Datuk Jom. tak konon kau tu tadi. Kita boleh selawat ke? Boleh, jom. Boleh, jom. Baik. Saya menyanyi, tuan-tuan selawat. Boleh lah? Ustaz Nabil lead lah selawat. Baik. Saya duk tunggu mereka ni siap-siap ni. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Mari berselawat ke atas Nabi, berselawat ke atas Rasul. Semua sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Engkau bagaikan matahari menerangi seluruh alam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Engkau bagaikan bulan purnama menerangi kegelapan malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, ku diutus menyatu ummah, juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Juga membawa akhlak mulia, contoh tauladan sebaik umat. Ustaz Nabil, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Baik. Saya tak mau pergi jauh Ustaz Nabil. Ya. Saya nak pergi Langkawi je. Pulau sebelah nama Pulau Singa Besar. Singa besar ke, Tuba. singa kecil ke, Tuba ke apa ke, Langkawi juga tu. Langkawi. Baik, saya tak mau pergi jauh international ke apa ke. Kita pergi tang Langkawi je.
kerukunan kita di Langkawi. Kita dah melalui proses, macam-macam proses di Langkawi. Yang paling mencengkam kita ialah bila berlaku PKP, COVID dan sebagainya. Berapa ramai anak-anak kampung kita yang terpaksa berhenti kerja. Perhotelan ditutup, perniagaan ditutup dan sebagainya. Dan elok kita nak menapah balik, macam-macam cerita pula dia main. Mai yang RM05 lah segelas. Mai dia cerita pula hantu lah. Langkawi pula hantu, orang tak ada. Lalah pakat pihaknya semua. Ni apa cerita ni tuan? Ni apa cerita? Masalah kita ialah tidak ada perasaan kasih sayang. Tak ada perasaan cinta sesama kita. Kemudian lebih dahsyat lagi ni dunia semua Ustaz. Ni dunia semua Ustaz. Kita tak nampak dunia Ustaz, kita nampak akhirat. Itu hang hidup atas dunia. Hang bukan duduk akhirat lagi. Pasal apa hang tinggal urusan dunia? Saya cukup sedih tuan-tuan bila cerita bulan lepas Pulau Langkawi, pulau berpenunggu hantu, orang tak ada. Saya pergi China ramai. Saya duduk di airport pun ramai. Tak mana hantu? Ni hantu semua kan ni. Yang bawa cerita hantu pun orang kita. Yang duk boikot pun orang kita. Yang menularkan cerita pun orang kita. Yang akan terjejas pun orang kita. Yang tak dapat nak bayar zakat pun orang kita. Ini penyakit yang kita kena ubah tuan-tuan. Kalau kita orang Langkawi tak sepakat, habis. Sebab tu saya alhamdulillah Ustaz jadi penceramah ni. Orang panggil merata. Alhamdulillah. Syukur. Jalan tuan-tuan, tak jalan naik kereta, naik motor, naik penerbang, naik bas macam-macam. Sepanjang saya pergi ceramah Ustaz, saya pergi ceramah naik lori pun tak. Tayar pancit tengah jalan, spare tayar tak ada, naik lori tumpang lori orang. Ada juga pengalaman tak. Pengalaman pergi ceramah naik teksi. Teksi tu tak kenal pula Ustaz Kazim. Bila sampai tempat ceramah kem askar, baru dia tahu pula Ustaz Kazim kan. Tuan-tuan, macam-macam. Bila saya pergi ke satu pulau, saya tengok macam mana masyarakat tempatan, penduduk tempatan di situ sangat menjaga ekonomi orang tempatan. Kedai makan, kedai. Datanglah bisnes, datanglah kedai makan, datanglah perusahaan. Silakan. Buka kedai, buka perniagaan, silakan. Tetapi pekerja yang kerja dalam kedai kamu mesti rakyat tempatan. Hari ni berapa banyak tuan-tuan? Dah lah nama kedai pun nama orang sana. Ala sana, ala sini, ala sana, tom yam sini. Pekerja pun pekerja luar. Daripada Perlis sampai Johor naik ke Sabah. Mana dia pekerja tempatan yang kerja di restoran dia orang? Van depa, pekakah masak hak depa punya, alat masak hak depa punya, perisa hak depa punya, pes hak depa punya, pekerja pun depa punya. Mana dia pekerja tempatan yang depa bagi gaji pada kita? Ada boleh kita pergi kerja macam tu di tempat depa? Tobat lahum tak boleh. Perasaan sayang kepada kita ni tak ada. Dan mereka angkut bawa balik pula duit. Ada mereka bayar zakat pada pejabat agama. Hasil diambil balik kepada rakyat tidak ada. Zakat tak dapat, income tax tak kena. Ni apa cerita ni? Rakyat tempatan tak kerja, hatta basuh pinggan pun tak entah. Siang ikan pun mereka ambil hak mereka punya. Yang ni yang kita kena ubah entah. Saya pergi ke pulau ni, saya tengok subhanallah.
Kami pastikan bahawa yang bekerja di perusahaan kami adalah anak tempatan. Mereka boleh dapat hasil daripada pekerjaan. Yang kedua, tuan-tuan, mereka tak pernah kutuk negeri mereka. Mereka tak pernah condemn bangsa mereka. Mereka tak pernah pun condemn. Sebab tu tuan-tuan, kita di Langkawi, tuan-tuan ni orang Langkawi, saya orang Ipoh. Kalau tuan-tuan di Langkawi tak sepakat, mereka akan menggunakan media yang macam tadi Ustaz Dusuki sebut. Macam-macam teknologi hari ini. Dan media akan bergerak dengan pantas. Jangan datang Langkawi. Langkawi mahal. Jangan datang Langkawi. Barang mahal, barang mahal. Highlight. Yang tuan-tuan kena kaji sekarang, siapa yang buat cerita ni tuan-tuan? Siapa yang menularkan cerita ni? Adakah dia ada orang yang berkepentingan yang membawa pelancong-pelancong Malaysia seberang negara lain? Kamu menjejaskan ekonomi negara, menjejaskan ekonomi rakyat tempatan. Buat satu cerita, buat satu kerek, tak dapat penjelasan yang sebenarnya. Dan orang mula, dia rupa-rupanya dia duk bawa orang pergi sana. Ni masalah ni tuan-tuan. Sebab tu saya melihat, kalau 2024 budaya tidak menyayangi sesama kita, budaya tidak menyayangi sesama orang Islam, budaya tidak menyayangi sama-sama orang kita Melayu kita, budaya tak ambil kisah tuan-tuan, dia lebih suka menolong orang lain, bangsa lain, negara lain, menghidupkan yang lain, apa akan jadi pada kita? Saya lihat kerjasama bagaimana satu jaga di hotel. Bila kita nak keluar daripada hotel ya, jaga dia keluar tengah jalan angkat tangan, semua kereta berhenti. Tak ada siapa bagi horn, tak ada siapa yang marah, tak ada siapa yang langgar jaga. Padahal dia jaga ya, dia bukan trafik polis. Maka van pelancong pun jalan. Saya jumpa dengan orang pelancong, saya jumpa dengan jaga. Saya tanya, memang tiap-tiap kali macam ini, you all keluar je, tahan. Dan horn tak berbunyi, semua kereta berhenti, motor berhenti, lori berhenti, bas berhenti, supaya van pelancong jalan, bas pelancong jalan, kereta yang bawa pelancong jalan. Cuba tuan-tuan bayangkan, pengawal keselamatan hotel tahan kereta, lori, motor, bas pelancong nak keluar, agak-agak kena dah. Woi bodoh, buta, lari balik jaga tu, nyorok balik hotel tu. Maknanya tuan-tuan, kita dah tidak ada perasaan untuk menolong. Tidak ada perasaan, ini ekonomi untuk negeri aku, ini ekonomi untuk pulau aku, ini ekonomi untuk bangsa aku, penduduk aku. Sepakat tuan-tuan. Dan banyak tempat saya pergi, saya cakap pada orang, saya cakap pada PA saya cakap pada orang, tak boleh lawan Langkawi. Saya juga dibawa naik bot, macam orang sini naik bot, pergi tengok tasik dayang bunting, bagi makan kepada burung lang, bagi makan ikan. Saya juga naik bot, saya pun naik bot, sama macam Langkawi. Tapi bila saya naik bot dia ustaz, saya kena turun balik. Pasal apa? Turun tolak bot tu, saya pula kena tolak sekali. Yang ni tak sama. Naik, bila naik nak ke mana ni? Rupa nak bagi makan ikan, berhenti tengah laut tabur ikan. Tang mana ikan ni? Saya teringat bila tabung tu ikan mai, burung lang pun terbang mai. Pusing lagi tuan-tuan, seronoknya di Langkawi. Saya kata tak boleh lawan. Saya tengok gunung dia, cantik gunung ciptaan Allah. Tapi lagi cantik gunung Langkawi, ada kabel kah. Seronok. Saya duduk tepi pantai, minum air kelapa. Tiba-tiba datang satu orang mau picit. Tak. No, sorry. Mau picit.
Dah. Macam mana nak suruh dia pergi? Saya kata tak picit lah, aku nak tengok laut. Dia main nak picit dalam. I'm COVID. Lari terus tuan. Itulah petua dia, nak bagi orang lari tuan. Sebut je aku COVID, tobat lahum lari tuan. Bila saya duduk di sini, Allah seronoknya makan ikan sekok laksa, ikan sekok. Duk tengok pantai, tengok laut. Saya kata tak boleh lawan Langkawi. Tak boleh lawan. Tuan-tuan, kita di Langkawi mempunyai segala-galanya. Kita mempunyai segala-galanya, pantai yang cantik, gunung yang cantik, pulau yang cantik. Mungkin yang tidak ada lagi di sini ialah kasih sayang. Yang kurang lagi ialah perpaduan. Yang kurang lagi ialah kerjasama. Di sebalik segala-gala dah ada. Lada dah cantik dah. Macam-macam benda dah dibuat. Tetapi kalau ada orang yang menularkan cerita yang tak manis, yang tak elok, walaupun yang buat itu seorang, tapi ketahuilah kesannya pada satu pulau. Orang akan ingat air kosong RM5 sampai kiamat. Tapi dia tak ingat tambang minyak kereta dengan panjang berbaris naik bah pergi negara luar. Sama masa. Sebab tu kita minta kepada semua peniaga-peniaga, tolonglah kawan-kawan kita di Langkawi. Janganlah buat hal. Kerana ada orang di luar sana mencari masa dan ketika dan peluang saja untuk memburukkan tuan-tuan dan mengalihkan pelancong pergi ke tempat lain. Sedangkan di tempat lain itu pulau pun tak ada, apa pun tak ada, hanya semata-mata makan saja. Tolonglah. Kerana di luar sana mencari silap kita. Kira tak betul siakap RM200 sekok. Siaplah tuan-tuan. Dia akan main kesan kepada satu pulau. Sebab itu yang perlu ada sekarang ialah kerjasama, kasih sayang, sepakat. Dan kita di sini ada MP kita, ahli parlimen kita, kita di sini ada DO kita ada CEO Lada. Kena duduk bincang bersama dengan orang yang berniaga dan sebagainya, supaya kita sepakat. Kerana di luar sana tuan-tuan, orang lihat keindahan Langkawi yang tidak ada di tempat lain. Banyak negara bila kita pergi, nak pergi ke satu tempat jauh, jalan sempit, jam. Nak sampai ke pantai, jam. Nak sampai ke pantai, jauh. Tapi kita berada di pulau, dekat je pantai pelancongan yang cantik. Nak sampai ke satu tempat, ya Allah, berjam-jam baru sampai. Kita duduk di Langkawi tuan-tuan, nak sampai ke menara ke, nak sampai ke pantai ke, nak shopping ke, sekejap saja. Dengan pemandangan yang cantik, jalan yang luas, tak jam. Yang jamnya ialah perangai setengah daripada kita yang suka menularkan benda yang tidak betul. Dan yang ketiga tuan-tuan, Ustaz Dasuki sebut tadi tentang Al-Quran di Pulau Langkawi. Kita bukan Mekah, kita bukan Madinah. Di Mekah dan di Madinah, hujan ke, ribut ke, topan ke, akan datang berjuta-juta. Perhotelan sangat untung, penerbangan sangat untung, makan minum sangat untung. Di sana ada Zam-Zam, di sana ada Ajwa. Satu dunia datang. Kita tak boleh nak lawan Mekah dan Madinah. Tetapi tuan-tuan, rezeki adalah milik Allah. Kalau kita nak lawan di negara lain, rakyat mereka bebas, macam-macam benda boleh buat bebas, tapi kita terikat dengan hukum agama. Ada batasan-batasan dia, yang ni boleh, yang ni tak boleh, yang ni boleh, yang ni tak boleh. Tetapi yakinlah bahawa rezeki adalah milik Allah dan dialah yang menyempurnakan rezeki untuk kita.
Ada yang cakap dengan bahasa sindir pada saya, Langkawi macam mana Ustaz? Nak lawan pulau sana, nak lawan pulau sini, payahlah Ustaz. Kita ni apalah, apa ni, apa semua nu haram ni, haram. Saya kata yang bagi rezeki bukan pelancong, yang bagi rezeki Allah. Pelancong dia nak cari benda yang tak ada di tempat tu. Orang putih nak tengok benda apa yang tak ada di tempat. Sebab tu dah satu sampai dah masa dia tuan-tuan. Dulu kita sebut ayat gamat. Langkawi ialah kerana air gamat. Orang datang cari. Kena dah ada tuan-tuan satu benda, baik makanan, baik minuman, baik apa benda yang tak ada di tempat lain, tarikan. Tarikan itulah yang menyebabkan mereka datang. Tak kira agama, bangsa dan sebagainya, yang hanya terdapat di tempat kita. Kena balik dah tuan-tuan. Sebab tu saya kata tadi, kesepakatan kita untuk tahun hadapan supaya imej kita baik. Kerana saya sebutkan tadi, di luar sana ada orang mencari jalan macam mana nak memburukkan imej Langkawi. Sedangkan mereka lupa orang di sini, orang Islam, anak bangsa kita, kalau ekonomi terjejas macam mana? Sepatutnya diberikan penolongan, diberikan bantuan. Mereka lupa tuan-tuan. Dan saya harap kita duduk bincang apa benda yang tak ada di tempat lain yang kita war-warkan, baik daripada segi bentuk makanan, budaya, tradisi dan sebagainya. Yang mana budaya dan tradisi itu adalah yang diredai oleh Allah. Salah satunya tadi Ustaz Dasuki sebut tentang pembudayaan Al-Quran. Ustaz, macam mana pembudayaan Al-Quran boleh menarik orang? Macam mana pembudayaan Al-Quran boleh mendatangkan rezeki? Macam mana Ustaz kalau menjadikan pembudayaan Al-Quran itu menjadikan orang tertarik dengan kita Ustaz? Kita sambung kemudian. Lama dah. Wallahu'alam. Alhamdulillah, terima kasih Datuk. Yang qasidah dah standby. Kita nak dengar pula tuan-tuan, puan-puan, sahabat rahimakumullah sekalian. Kita nak bagi hiburan sekejap santai saja dengan kumpulan qasidah kita. Beberapa buah lagu mereka akan dendangkan untuk halwa telinga kita. Kita berikan laluan dan peluang kepada mereka untuk menyampaikan persembahan. Dipersilakan.